Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan hadis kita yang tergendala ya pada minggu lepas. Minggu lepas cuti kenapa ya? Hari Raya. Okey, Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya ke syarahan ni? Kedua-dua? Rasa dua-dua lah. Rasa mutakin aja syarahan kan masa tu kan? Okey, Hari Raya jugalah. Hari Raya bukan raya kita, Hari Raya orang lain. Okey, baik. Jadi di sini, benar ya. Terima kasih admin kerana membenarkan okey, apa yang saya sebutkan tadi. Okey, saya tak tahu mana satu yang benar. Tapi betul lah, minggu lepas kita Hari Raya. Ripa Bali. Okey, baik. Yes, Ripa Bali. Kita bersama dengan siapa pada pagi ini? Kita ada, dua-dua benar. Kita ada siapa? Kak Som kita ada Kak Rohaya, kita ada Kak Zah, kita ada Azfar. Ya. Terima kasih semuanya kerana turut serta bersama dengan kita pada pagi ini. Dan juga teman-teman kita yang lain lah ya, yang tidak memberikan komennya di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa. Ustazah sudah sihat? Bolehlah sikit. Bolehlah. Hampir sihat ya, insya-Allah doakan. Tak berapa kuat pagi ni, tapi takkan kita nak cuti lagi kan? So kita kena ni lah. Ustaz Muslim. Saya buat Ustaz Muslim ni tahu. Dia dekat backstage lain, dekat ni lain. Aduh, saya baik dia tak keluar appear dekat skrin ni. Kalau dia appear pun saya tak tahu nak cakap apa. Semua tempat je nak ada. Tak apalah ya Ustaz Muslim. Ya. Okey, saya sihat. Ana share. Okey, tak apalah Ustaz, boleh saja. Saya sihat, alhamdulillah. Hampir sihat, doakannya untuk kesihatan saya. Okey. Okey, dah sudah kita masuk terus pada perbincangan kita pada pagi ini dan alhamdulillah hari ini akhirnya saya rasa kita dah sampai kepada penghujung perbincangan kita untuk hadis yang ke-35. Setelah beberapa minggu, agak lama juga ya hadis ini kita pegang untuk kita bincangkan satu demi satu apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita ya tentang kandungan ataupun intipati ya, yang terdapat dalam hadis kita yang ke-35. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir, kita akan simpulkan, kita akan tutup ya perbincangan hadis kita yang ke-35, yang mana jika sekiranya di kalangan muslimah kita ya yang terlupa, kita berada di hadis kita yang ke-35 berkenaan dengan adab-adab sosial, merupakan bahagian kita yang terakhir ya pada pagi ini. Dan hadis ini berada di halaman 317 ya di kitab kita yang ini. Jangan salah kitab ya muslimah. Mana? Ini. Jami'ul Ulum wa Al-Hikam halaman 317. Okey. Dan halaman kita yang 317 ini kita dapati bahawa hadisnya yang ke-35 membincangkan tentang adab-adab sosial, iaitu tentang tidak berdengki, ya, tidak membelakangi, tidak saling membenci, yang mana Nabi SAW banyak memerintahkan kepada kita ya agar menjaga keharmonian ketika kita hidup bersama dengan masyarakat ya sebagai penganut agama Islam. Bagaimana kita ni seharusnya bermuamalah, bersosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dan bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita ini menjadi seorang penganut agama Islam yang banyak toleransinya, yang banyak berbudi pekerti ya, dan yang paling utama ialah bagaimana kita mencerminkan akhlak diri kita sebagai seorang Muslim. Ya, seorang Muslim, bukan Ustaz Muslim. Ustaz Muslim je lain. Seorang Muslim. Baik, so di sini kita akan terus pergi kepada perkataan kita
yang berikutnya berkenaan dengan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Penerangan hadis ini berada di halaman 330. Minta maaf saya lupa untuk nyatakan halamannya di situ. Perkataan ini ataupun sabda Nabi SAW untuk bahagian ini berada di halaman 330. Salah. Ni 328. 328. Saya tarik balik ya, 330 tadi, 328. Ya, mungkin ada di kalangan teman-teman kita boleh letakkan di ruangan komen. Kita mula pada pagi ini di halaman 328 pada perkataan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ya, terima kasih Kak Aisyah kita. Page 328 disebutkan di situ. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita bahawa takwa itu letaknya di sini. Di sini tu di mana? Okey, takwa itu letaknya di sini. Dan dalam hadis ini Nabi ada mengisyaratkan mana letaknya tempat itu. Okey, iaitu disebutkan oleh perawi ya, di dalam hadis ini wa yushiru ila sadrihi. Maknanya wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat itu bukan ungkapan kata Nabi lah. Ya, itu adalah ungkapan kata perawi yang menceritakan apa yang Nabi lakukan setelah Nabi menyebut at-taqwa hahuna. Ya, setelah Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna, apa yang dilakukan oleh Nabi? Di sini perawi menyebutkan begini, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan baginda menunjukkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Okey. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bermakna Nabi kata takwa itu letaknya pada hati kita. Ya, dada kita ini, dalam hati kita. Okey. Kita sekarang sakitnya tu di sini. Okey, bukan sakitnya tu di sini. Takwa itu di sini. Okey, agaknya lagu tu dia ambil daripada hadis Nabi ni agaknya. Mungkinlah ya kan. Takwa di sini, tukar pula sakitnya tu di sini. Okey, masing-masing boleh nyanyilah sendiri. Nak aerobik kan yang lagu tu kan. Okey, cute juga lagu tu. Okey. Baik, seterusnya kita lihat ya pada penerangan hadis ini di dalam kitab kita. Di bawah itu, di dalamnya, maksudnya di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau menjelaskan bahawa di dalam sabda Nabi ini, iaitu at-taqwa hahuna, itu tadi kan, terkandung isyarat yang menunjukkan bahawasanya kemuliaan, ya, kemuliaan manusia di sisi Allah adalah kerana takwa. Manusia dilihat kemuliaannya bukan dilihat pada harta bendanya, rupa parasnya, pekerjaan, statusnya dalam masyarakat. Ya, bukan begitu. Tetapi Allah melihat seseorang hamba, kemuliaan seseorang hamba adalah berdasarkan kepada ketakwaan yang ada pada hatinya itu tadi. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan begini, maka berapa ramai orang yang direndahkan oleh manusia kerana kelemahannya dan kerana sedikitnya harta benda dunia yang dia miliki. Kita hidup di dunia ini ya muslimah, ada ramai orang yang mana direndahkan oleh manusia. Kita lihat orang tu sipi je. Tahu tak sipi tu macam mana? Tengok pandang sebelah mata je kan. Dia tak, kalau tengok tu taklah nak tengok luas-luas, taklah nak tengok gitu kan. Tapi dia pandang sipi je. Kerana apa? Dia lihat orang ni tak ada harta benda sedikit, tak kaya, tak apa, tak comel, tak itu, tak ini kan. Tak ada kepentingan, tak ada apa. Semua tak ada. Sebab itu dia lihat dengan sebelah mata sahaja. Tetapi di sini dijelaskan kepada kita, namun kita tak pernah tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana dia lebih agung kedudukannya di sisi Allah dibanding orang yang memiliki kedudukan terpandang di dunia. Ada dua manusia. Ya, ada dua kategori manusia yang ditampilkan dalam syarah hadis ini. Satu, yang mana dia secara zahirnya tidak memiliki apa-apa.
Bukan manusia yang famous, glamour, famous Amos pun dia tak ada. Dia tak famous, dia tak glamour, dia tak apa-apalah. Ya, tak ada apa-apa. Jadi orang pun tak berapa nak pentingkan dia sangat. Bukan artis, bukan siapa-siapa lah, dia tak ada apa-apa. Tapi ya, kalau nak dibandingkan dengan satu lagi kategori manusia yang mana orang selalu pergi dekat dia, nampak daripada jauh orang dah pekik-pekik nama dia, orang dah tengok dia secara hormat kan. Orang lihat dia, dia lah, Allah, orang cakap-cakap pasal dia. Glamour sangat-sangat dia. Terpandang kita kata kan, orang yang terpandang. Mungkin kerana dia kaya, Insta famous kan, Instagram itu, Instagram ini kan, influencer dan sebagainya. Kita relate dengan konteks kita lah pada hari ini. Namun, kedua-dua manusia ini ada nilainya yang berbeza di sisi Allah. Kemungkinan kita kata, kemungkinan besar orang yang tidak memiliki apa-apa, yang mana kita lihat dia dengan CP je tadi kan, kita kalau tengok dia pun macam tak berapa nak suka sebab tidak ada apa-apa pada diri dia, orang biasa-biasa sahaja kan, dan kita tak pernah tahu bagaimana keadaannya di sisi Allah. Mungkin orang itu dia adalah orang yang terpandang di mata Allah Subhanahu Wa Taala, nak dibandingkan dengan orang yang kita duk lambung-lambung puji sana puji sini yang kita suka sangat dengan dia, belum tentu. Tapi jangan lupa muslimah, ia boleh jadi juga sebaliknya. Ya, apa maksud saya? Mungkinlah ada orang yang memang dia tak ada apa-apa. Ya memang dia tak ada apa-apa, dah tak ada apa-apa sombong pula ya. Okey. Dah tak ada apa-apa, macam-macam lah dia tak ada apa-apa. Orang pun tengok dia sebelah mata saja kan. Memang pun dia pada pandangan mata Allah tidak ada apa-apa. Kerana ia mesti berbalik kepada ketakwaan itu juga. Ya. Memang betul. Seseorang kebiasaannya dinilai daripada zahirnya. Tetapi tak kira siapa pun dia, Allah tetap melihat kepada ketakwaan yang ada pada hati dia. Ketakwaan yang ada pada hati kita ini muslimah, maksudnya ialah bila kita jadi orang yang menegakkan hukum Allah. Ya, kita jadi orang yang melaksanakan hukum Allah, atau dengan kata lain, kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang untuk kita lakukan. Ini namanya kita ada ketakwaan, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah ya di sini maksudnya bolehlah juga terjemah sebagai takut di situ. Orang yang ada rasa ketakwaannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, dia akan buat apa yang Allah suruh. Dalam masa yang sama dia akan tinggalkan apa yang Allah larang. Ini ketakwaan namanya. Okey. Jadi tak kira siapa pun kita. Kita miskin, kita kaya, kita cantik ataupun tidak. Ya muslimah, yang penting sekarang ini bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa untuk mendapat satu pandangan yang mulia pada pandangan Allah, bukan pada pandangan manusia. Ya, bukan pada pandangan manusia. Kita pada hari ini, kita banyak sangat mengejarkan pandangan manusia, betul tak? Kita kejarkan orang, lihat kita bagaimana orang itu, orang ini dan sebagainya. Tapi seringkali kita lupa untuk melihat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni bagaimana. Selalunya begitu. Ini antara nasihat ya, guru saya sebelum saya pulang ke Singapura. Saya pernah jumpa pada guru saya ni, saya tanya pada dia. Saya tanya pada dia, Ustaz, ada tak yang Ustaz nak nasihat pada saya sebelum saya pulang ke tanah air ni lah kan, ke negara saya, untuk saya menjalankan dakwah, untuk saya menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pesanannya ringkas. Kejar pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Itu pesanannya. Supaya kita berusaha menjadi seorang muslimah yang ikhlas terhadap siapa yang kita laksanakan. Ya. Kita jangan kejar itu, kejar ini, yang mana kita nak orang puji kita, orang lambung kita, orang angkat kita, orang tak puji, orang tak ikut kita, kita rasa sedih. Kenapa itu, kenapa ini dan sebagainya. Biar apa yang kita buat yang muslimah, apa-apa pula yang kita buat, ia merupakan sesuatu yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak kita kejarkan itu adalah keredaan Allah, bukan keredaan manusia.
Jadi manusia, ya, kita sebagai seorang hamba yang ada ketakwaan itu tadi. Kita adalah insan yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang kita hendak di sini ialah bagaimana maksudnya setiap apa yang kita lakukan, ia memberikan implikasi yang baik pada diri kita, dunia dan akhirat. Okey, baik muslimah, seterusnya kita lihat di sini. Hal itu kerana manusia berbeza-beza tingkatannya sesuai dengan kadar ketakwaannya. Ya, kita manusia memiliki kadar ketakwaan yang berbeza. Kita pun tak boleh nak ukur kadar ketakwaan kita bagaimana muslimah. Ya, kadar ketakwaan seseorang itu berbeza-beza antara satu dan yang lain. Ia hanya berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba hanya perlu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab itu, ya muslimah, bila kita lihat di dalam surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah kata apa? Paling mulia di kalangan kalian ialah yang paling bertakwa. Iaitu di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada manusia, iaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai umat manusia. Ini Allah seru kepada umum, tak kira kita lelaki perempuan, siapa pun kita, ya. Allah seru secara umum, iaitu wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan wanita, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Ini tujuan penciptaan manusia, antaranya ialah supaya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita lelaki dan wanita, bersuku-suku, berpuak-puak, pelbagai bangsa dan sebagainya, supaya kita saling kenal mengenali antara satu dan yang lain. Ya. Ke ada semua kita ni Melayu je, tak ada Cina, tak ada India kan? Cuba kalau keadaan itu bosan, ya Allah. Melayu aku tengok kau tengok aku macam tu kan. Ke perempuan dia semua kat atas muka bumi ni, tak ada orang lelaki. Pelik, betul tak? Dia pelik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ada lelaki, ada wanita untuk kelangsungan kehidupan, ya? Kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita secara berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita ni tak taksub dengan keturunan kita. Kan? Boyan suka dengan boyan je, aku tak suka Jawa. Dulu biasa. Boyan tak apa, aku boyan. Kita boyan sama-sama boyan. Jawa kita sama-sama Jawa kan. Jangan dengan boyan. Tak boleh begitu, betul tak? Kerana kalau kita beragama Islam dia tak mengenal suku tu tadi. Keturunan ni, ia ada satu perkara yang kita kata keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Keturunan yang baik, betul tak? Tetapi itu bukan dipanggil satu keadaan yang mana membezakan antara satu yang lain, yang akhirnya kita merendahkan orang lain yang tak sama dengan kita. Bukan begitu tujuannya. Ya, kena ingat muslimah, bukan begitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Dan di sini Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling semulia-mulia kamu di sisi Allah, ya, ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Nampak tak? Dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita. Betul, Allah ciptakan kita lelaki dan wanita. Allah ciptakan kita ada keturunan itu, keturunan ini, bangsa itu, bangsa ini. Kulit kita pun kadang-kadang berbeza. Kan daripada sudut kecantikan kita pun berbeza. Status kehidupan kita ada kaya, ada miskin, ada yang sederhana. Pangkat kita juga berbeza-beza. Ya, ada orang berpangkat tinggi, ada orang berpangkat rendah. Pekerjaan kita, semua ada banyak perbezaan. Kalau semua jadi raja, gaduhlah kita, betul tak? Kalau semua jadi rakyat, siapa nak jadi raja? Sebab di sini ada perbezaan antara kita. Namun di sini, ya, bukan perbezaan itulah yang menyebabkan kita menjadi seorang manusia yang membolehkan kita ni merendahkan orang lain. Bukan begitu. Tapi ialah untuk menilai mana letak kedudukannya ketakwaan kita dalam diri. Kerana kita ni muslimah
Tak kira apa pun status diri kita. Siapa pun kita, lelaki, wanita, ya keturunan apa pun kita rasa keturunan kita lagi bagus daripada keturunan dia, ini semua ia bukan perbezaan yang Allah inginkan. Tetapi yang Allah inginkan ialah bagaimana ketakwaan kita. Itu yang membezakan antara kita. Ya, tak kira je kulit hitam kita kulit putih. Orang yang kulit hitam bahkan lebih baik daripada orang yang kulit putih. Kerana apa? Ketakwaannya. Namun itu di atas penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan penilaian kita. Kan? Tengok cantik dia, mesti dia bagus. Bukan gitu. Kan? Kaya dia, aku sukalah dia. Bagus dia. Dia ramai followers, ikutlah dia, ramai followers, suka dia. Tak, dia bukan begitu muslimah. Penilaian kita bukan begitu. Tetapi penilaian kita di sisi Allah, Allah tak lihat betapa cantiknya kita. Allah tak lihat betapa kayanya kita. Allah tak lihat berapa ramai followers kita dekat Facebook, dekat IG. Allah tak lihat betapa glamournya kita. Allah tak lihat semua tu muslimah. Sebab tu jangan duk kejar-kejar sangat benda-benda macam ini. Okay? Jangan sibuk-sibuk sangat benda-benda keduniaan ini. Tapi yang Allah lihat, bagaimana kita ni jadi hamba Allah yang sentiasa istiqamah untuk melaksanakan perintah Allah. Takwa ni namanya. Ya, yang sentiasa solat, yang sentiasa jaga puasa, jaga diri, jaga akhlak. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sebab itu saya juga nak tekankan di sini. Ya, jangan kita kata mentang-mentang Allah Subhanahu Wa Taala tengok hati kita, kita pun sibuklah. Ya. Kita sibuk apa? Kita tak jaga luaran kita juga. Faham tak maksud saya? Kita jadi orang yang tak baik, kita jadi orang yang jahat, kita jadi orang yang tu. Sebab apa kita kata? Allah tengok dalam hati kita. Bukan begitu. Allah tengok takwa kita. Bukan begitu muslimah. Kalau betul-betul kita kata Allah tengok takwa aku bagaimana, orang yang bertakwa dia merealisasikan ketakwaannya. Ya, kena ingat itu. Merealisasikan ketakwaannya maknanya bicaranya baik, pemakaiannya baik, akhlaknya baik. Kerana apa? Dia nak jadi orang yang bertakwa. Baru tepat Allah lihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, yang mana daripada luarannya kita nampak, betul, dia berusaha untuk merealisasikan ketakwaan. Ini baru tepat. Setiap apa yang kita rasakan dengan ketakwaan dalam hati, kita usaha untuk realisasikan di luaran kita. Bukan hanya semata-mata kita nak letakkan takwa dalam hati kita, lalu kita membiarkan perilaku kita, perilaku yang jahat, kita biarkan kata-kata kita, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Itu bukan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melihat ketakwaan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga melihat bagaimana kita merealisasikan ketakwaan kita. Yang mana kita zahirkan daripada sudut luaran kita itu tadi. Jadi di sini, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inna akramakum indallahi ataqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Lihat ya di sini, Allah Maha mengetahui keadaan kita bagaimana, amalan kita bagaimana. Itulah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat ya, bukan semata-mata tentang kita nak ada takwa dalam hati tapi kita biarkan apa yang ada di zahir kita ini. Maksud saya ialah kita biarkan apa yang ada di zahir kita, kita tak jaga sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. So tugas kita sekarang bukan semata-mata untuk letakkan ketakwaan, tetapi bagaimana kita merealisasikan ketakwaan tersebut. Kerana begini muslimah, bila kita lihat di dalam hadis yang lainnya, dalam kitab kita pada halaman 329, ada sabda Nabi SAW yang lain. Nabi kata apa? Yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di antara mereka. Bila ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling mulia? Ada orang tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?
Jadi Nabi kata apa di sini? Atqahum lillahi azza wa jal. Yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla di antara mereka. Itu yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ya muslimah di sini kita lihat takwa itu pada dasarnya di dalam hati. Dan hal ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-32. Ya, pada ayat yang ke-32 apa firman Allah Subhanahu wa taala di sini? Allah kata wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama. Kalau dalam kitab kita terjemahkan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Ini sebagaimana yang saya ulang daripada tadi. Ya, orang yang bertakwa bukan semata-mata dia nak letakkan takwa dalam hati. Saya memang takut pada Allah. Yelah, kita kena takwa kepada Allah. Kita memang, kita kena. Tapi bagaimana orang itu dia merealisasikan ketakwaannya yang ada dalam hatinya. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata orang yang mengagungkan syiar agama. Mereka yang menjunjung syiar agama, itulah kesan daripada ketakwaan yang ada dalam hati mereka. Jadi sebab itu orang yang bertakwa, seorang muslimah yang bertakwa, dia akan jaga zahir dan batin. Ya muslimah, bila kita kata kita orang yang bertakwa, kita pun tak tahulah kita nak bertakwa ke tidak. Yang penting di sini, kalau kita nak jadi seorang muslimah yang bertakwa, ia bukan semata-mata kita berusaha untuk install, install kita punya takwa dalam hati, ya. Ada takwa nak uninstall ni, bolehlah juga siapa-siapa nak uninstall takwa dia, itu terpulanglah ya pada diri masing-masing. Kita bukan saja nak install takwa dalam hati kita, tapi bagaimana bila kita dah install dia beroperasi pada diri kita, ya. Macam kita install satu program di laptop kita ataupun di apps di handphone kita, betul tak muslimah? Kita kadang-kadang ada apps tu dia tak boleh bergerak, sekadar hanya mampu untuk install saja. Ada apps yang begitu muslimah, betul? Kita dah sibuk-sibuk cari kan, kemudian kita install, bila kita open, sikit-sikit crash, sikit-sikit tak boleh buka, dia tutup balik dan sebagainya, maknanya dia tak beroperasi. Jadi pastikan kita install takwa itu dalam hati kita, ia bergerak dan berfungsi dengan baik. Bagaimana ia bergerak dan berfungsi dengan baik? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Orang yang mana betul-betul takwa dia berfungsi kan setelah diinstal itu tadi, ya, setelah diinstal dalam hati dia adalah orang yang menghormati syiar agama Allah. Iaitu yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia laksanakan. Apa yang Allah larang, Allah kata jangan berzina, jangan minum arak, jangan mengumpat, jangan menghina. Dia tinggalkan semuanya. Dia tak buat. Kenapa dia tak buat? Kerana ia adalah kesan daripada ketakwaan yang telah diinstal dalam hati dia. Dia begitu ya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini ya, pada penerangan kitab di bawah kita pada penerangan kitab kita di sini, setelah ayat ini ya dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya, disebutkan begini. Bila dasar takwa itu ada dalam hati kita, ya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jal. Kita tak tahu adakah kita ni betul-betul ketakwaan tu bagaimana. Ini kita panggil sebagai satu bentuk ujian jugalah ya kepada kita sebagai hamba Allah. Kalau kita betul-betul nak bertakwa, kita akan usaha tanpa kita lihat aku ni dah takwa ke belum. Memang kita tak boleh lah nak kata gitu. Aku dah takwa ke belum, hanya sebab apa? Ini hanya pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan kepada kita, maka ketika itu banyak orang yang memiliki wajah yang rupawan, atau harta atau kedudukan atau kepimpinan di dunia, tetapi hatinya kosong dari takwa.
Justru orang yang tidak memiliki semua itu tetapi hatinya penuh dengan takwa sehingga dia menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah. Bahkan itulah lebih banyak yang terjadi. Jadi kita ni muslimah dalam hidup, ya, jangan sesekali kita membezakan antara satu dan yang lain. Ini intipati yang paling penting yang ingin ditekankan dalam hadis ini. Kenapa Nabi SAW menyebutkan tentang ketakwaan ini? Kerana Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita, antara kita ini tidak ada bezanya. Ya, antara kita tidak ada bezanya. Kita kaya, kita miskin, siapa pun, apapun status diri kita, kita tak berhak untuk memandang rendah pada orang lain. Ya, kita tak berhak untuk lihat orang itu sebagai orang yang hina. Sebab kita semua adalah manusia. Manusia yang mana ada tanggungjawabnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tanpa mengenal warna kulit, tanpa mengenal apa bangsa dan keturunan kita. Ya, so kita jangan memandang rendah pada orang lain. Kadang kita ni muslimah, maaf lah ya, ada orang dia lebih mementingkan pada keturunan, kan? Dia rasa keturunannya hebat. Bila anak dia kahwin dengan wanita yang bukan daripada keturunan dia, dia rasa tak layak perempuan ini masuk dalam keluarga aku. Dibeza-bezakan antara menantu yang sama keturunan dan menantu yang lain keturunan. Dibeza-bezakan antara cucu yang sama keturunan dan cucu yang lain keturunan. Sebab apa? Kita berbeza bangsa dan keturunan. Bukan begini keadaannya yang diinginkan dalam agama kita. Agama kita tidak pernah mengajarkan tentang hal yang sedemikian. Jadi bila kita nak relatekan dalam kehidupan kita ini, cuba lihat pada diri kita ni. Adakah kita ni lebih mementingkan status aku kaya, kau tak boleh kahwin dengan orang miskin? Ini dah macam cerita lain. Cerita Piramli pula. Penarik becak. Antara dua darjat, okey, bolehlah. Aku kaya, kau tak boleh kahwin dengan orang miskin. Kahwin dengan orang miskin, keluar daripada keluarga. Ini adalah perkara yang tak seharusnya berlaku dalam keluarga. Kan? Yang mana kita membeza-bezakan antara satu dan yang lain. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia nak merealisasikan ketakwaannya, yang mana ada kesan ketakwaan pada diri dia, dia akan melihat manusia, melihat siapa saja yang dengan pandangan yang baik. Ya, dia tak membezakan, tak menghina, tak pandang rendah. Sebab itu bukan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis yang lain, apa Nabi kata? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kamu. Penampilan ni boleh kita kata daripada sudut kecantikan kita, keturunan dan sebagainya, kehebatan kita dan sebagainya. Allah tak lihat semua itu, tapi Allah lihat ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat kepada hati kamu. Kenapa Allah lihat pada hati kamu? Kerana hati kamu yang ada ketakwaan, itu maksudnya. Dan Allah lihat pada amalan kamu, itu amal ibadah kamu. Jadi kita ni, ya, bila sebagai seorang wanita, janganlah kita suka beza-bezakan. Saya nak kawan dengan orang kaya-kaya je. Yang tak kaya sebenarnya tolak tepi lah. Malas aku nak. Engkau kaya tak? Engkau ni nak masuk grup kita ni, engkau kaya ke tak? Kalau engkau kaya boleh lah masuk, join the club. Kalau tak kaya, sila tolak tepi sila. Tepi sikit, tepi. Sebab kita tak sama standard. Tak boleh lah macam tu. Kita ni macam tu kan. Kalau pergi kuliah ke contoh, dia duduk dengan geng dia je. Maaf ya, muslimah kalau terasa. Dia duduk dengan geng-geng dia je. Dia ni siapa ni? Tiba-tiba ni duduk kat sini. Ni bukan geng kita ni. Pergi. Kita kata, minta maaf cik ini untuk geng-geng kita je tempat ni, seat ni. Kalau bukan geng kita kena duduk belakang. Amboi, sedapnya. Tak bolehlah begitu. So di sini kita tidak ada beza-bezanya. Kan? Tak ada yang membezakan antara kita ni. So jangan kita mengamalkan perbezaan-perbezaan ini. Kita je kan, dia je, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang semua ini. Supaya kita ni ada sifat saling kasih mengasihi, saling prihatin.
Ya, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keturunan kita ke contohnya kan, tidak mementingkan geng kita ke apa kan. So di sini kita ni sebagai seorang muslimah, kalau betul-betul pegang pada hadis ni, insya-Allah, ya, insya-Allah budi pekertinya adalah budi pekerti yang masya-Allah tabarakallah, saya kata. Budi pekerti yang mulia. Sebab itu ya muslimah, kita lihat begini. Ketika Nabi SAW, ada sebuah hadis yang panjang. Ada dalam kitab kita ya hadis ini. Nabi SAW ketika Nabi duduk dengan para sahabat ini. Hadis ini diceritakan oleh Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, yang mana dia kata marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalasin. Seorang lelaki pernah lalu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya kepada lelaki yang duduk dekat situ bersama dengan Nabi. Nabi tanya kepada dia, apa pendapat kamu tentang orang itu? Okay, lelaki ini jalan, lelaki yang pertama tu je jalan. Nabi pun nampak dia, lalu Nabi tanya dengan orang yang duduk dengan dia, apa pendapat engkau tentang lelaki ini? Jadi, apa kata lelaki itu? Qala, dia kata gini kepada Nabi. Faqala rajulun min ashrafin nas. Lelaki ini adalah di kalangan yang terpandang di sisi manusia. Dia kata gitu kepada Nabi. Okay. Bila dia nampak lelaki yang pertama, dia kata kepada Nabi, rajulun min ashrafin nas. Bila Nabi tanyakan apa pendapat kamu tentang lelaki itu, jadi dia kata, oh dia di kalangan manusia yang terpandang, yang mana hariyun in khataba ayyunka. Pasti orang itu kalau dia masuk Minang, pinangannya akan diterima. Maksud dia tu akan dinikahkan dengan anak orang yang dipinang tu. Wa in syafa'a ay yushaffa'. Okay, wa in syafa'a ay yushaffa'. Dia itu kalau dia berikan bantuan, pasti bantuannya akan diterima. Wa in qala ay yustama'. Kalau dia berkata, ay yustama'a liqaulihi. Ay yusma'a liqaulihi. Dalam kitab kita gunakan lafaz yang berbeza ya. Maksudnya begini, lelaki itu kalau dia bercakap mesti orang dengar. Ini pendapat lelaki yang duduk bersama dengan Nabi ketika Nabi tanya tentang lelaki yang pertama. Jadi Nabi SAW fasakata. Nabi diam bila mendengar apa yang diucapkan oleh lelaki itu tentang lelaki yang pertama. Thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadha? Kemudian datanglah lelaki yang kedua, dia lalu di hadapan Nabi dan Nabi pun tanya, okey, apa pendapat engkau tentang lelaki yang kedua ini? Ya, Nabi tanya kepada dia. Lalu dia kata gini kepada Nabi, qala ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, lelaki yang kedua ini dia di kalangan fakir miskin orang-orang Muslim. Maknanya dia di kalangan orang yang miskin. Lelaki macam gini, kalau dia masuk Minang anak dara orang, ni saya guna bahasa kita lah ya, Muslimah, biar mudah faham. Dibaca hadis sebiji-sebiji kan tak faham pula apa dia berbual kan. Okey, kita guna bahasa kita. Dia kata ginilah Muslimah kepada Nabi. Lelaki macam gini Rasulullah, kalau dia Minang anak dara orang, saya rasa pinangan dia tak diterima sebab dia miskin. Kalau dia nak beri bantuan, orang pun ragu-ragu. Boleh ke dia nak bagi bantuan kat kita ni? Orang akan tolak bantuan dia. Dan kalau dia cakap, tak mungkin orang nak dengar cakap dia sebab dia miskin. Dia tidak ada kedudukan. Ya, dia tidak ada kedudukan di sisi manusia. Dia kata gitu kepada Nabi SAW tentang lelaki yang kedua itu tadi. Jadi, Nabi pun kata kepada dia, setelah Nabi SAW mendengar jawapan dia tentang kedua-dua lelaki ini, Nabi kata begini kepada dia, Muslimah. Nabi kata apa? Hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha. Maksudnya, orang ini lebih baik daripada orang itu tadi sebanyak sepenuh bumi. Perbandingannya yang Nabi berikan. Maksudnya, lelaki yang kau kata miskin, lelaki yang kau kata kalau dia masuk Minang anak dara orang, orang takkan terima pinangan dia. Lelaki yang kau kata kalau dia itu nak beri pertolongan kepada orang lain, orang akan ragu-ragu. Boleh ke dia ni nak tolong kita ni dengan keadaan dia yang miskin? Ya,
Ataupun lelaki yang kau kata tadi, kalau dia cakap orang tak nak dengar kata-kata dia kerana dia miskin, tidak ada kedudukan di sisi manusia, orang itu lebih baik daripada lelaki yang kau kata dia adalah manusia yang terpandang. Manusia yang mana jika dia masuk minang anak dara orang, dia akan terima, pinangannya akan diterima. Manusia yang mana kalau dia itu beri pertolongan, orang takkan ragu-ragu menerima pertolongan dia. Dan manusia yang mana kau kata kalau dia bercakap, orang akan dengar ucapan dia. Yang miskin itu lebih baik. Ini buktinya muslimah bahawa kita tak seharusnya melihat pada luaran seseorang. Apa yang dia miliki, status diri dia. Kerana statusnya kan, kekayaan dia belum menentukan kebaikan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti untuk menguatkan hadis ini adalah kita panggil satu hadis yang mana menguatkan tentang yang Nabi sebutkan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Yang Nabi sebutkan bahawa manusia yang paling baik di kalangan kalian adalah at-taqahum, yang paling bertakwa, berkenaan dengan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna akramakum indallahi atqakum dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang 13 dan juga dalam surah Al-Hajj pada ayat yang 32, yang mana Allah kata bila seseorang dia adalah orang yang mana ada ketakwaan dalam hati dia, dia akan terkesan dengan ketakwaannya sehingga dia menjadi insan yang mengagungkan syiar agama. Tak kira bagaimana penampilan diri dia. Maksudnya penampilan inilah luarannya. Dia miskin atau kaya, buruk atau cantik ke apa, tak kira. Bagaimana keadaan dia. Yang penting bagaimana dia menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menegakkan syiar Allah sebagai kesan ketakwaan yang ada dalam hati dia. Dan Nabi SAW tampilkan kepada kita dengan dua contoh itu tadi untuk membuktikan kesan ketakwaan yang ada pada diri seseorang itulah yang membuktikan segala-galanya. Bukan apa yang ditampilkan pada luarannya. Okey, baik. Kita habis perbincangan berkenaan dengan taqwa hahuna muslimah. Kita masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan sebagai penggalan akhir ataupun sebagai lafaz yang akhir untuk hadis kita yang ke-35. Nabi kata, bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira aqahul muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Cukuplah seorang telah dianggap melakukan kejahatan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Maaf muslimah, saya lupa nak letakkan terjemahannya di bawah itu. Okey. Cukuplah seseorang telah dianggap melakukan kejahatan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Ada terjemahan yang berikutnya, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas orang muslim haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Saya lupa nak terjemahkan, saya lupa nak letakkan terjemahan di situ. Dia boleh rujuk pada kitab kita di halaman 330 di perenggan yang terakhir sekali dan halaman 331 di perenggan yang atas sekali. Sambungannya di situ. Jadi ini adalah penutup daripada hadis kita yang ke-35 berkenaan dengan adab-adab sosial. Nabi SAW menyebutkan bahawa cukuplah kita ini muslimah menjadi orang yang buat perkara yang jahat. Kita dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan apabila kita menghina orang lain. Ini ada kaitannya dengan semua yang dah kita bincangkan daripada awalnya. Yang mana Nabi SAW menyebutkan kepada kita kan di awal hadisnya, Nabi kata apa? La tahasadu, janganlah kalian saling berdengki. La tanajashu, janganlah kalian saling melakukan an-najash. Nanti boleh rujuk pada
mungkin video kita yang lepas-lepas berkenaan dengan perbincangan itu, sebab saya tidak akanlah ulang kembali perbincangan kita yang dah begitu panjang lebar berkenaan dengan setiap satu perkataan yang ada dalam hadis kita ini. Wala tabaghadu, Nabi kata apa? Jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nabi pesan kepada kita, jangan saling kalian menjual satu barang yang di atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslimin yang lain. Yang mana Nabi sebut la yazlimuhu. Dia tidak menzalimi muslim yang lain. La yakhzuluhu, dia tidak menghina. Wala yakdhibuhu, dia tidak membohonginya. Wala yahqiruhu, dia tidak merendahkannya. Dan inilah Nabi sebut, orang yang bertakwa dia tak buat semua perkara itu tadi. Ya, orang yang bertakwa dia tak buat semua perkara yang dah kita bincangkan itu. Daripada awal hadis kan, dia akan tinggalkan dan dia akan berusaha untuk betul-betul mengukuhkan ukhuwah Islamiyah antaranya dan orang yang ada di sekitarnya. Sebagai kesan daripada ketakwaan yang ada dalam hati dia. Maka sebab itu Nabi ingatkan sekali lagi sebelum Nabi SAW tutup hadis ini. Sebelum Nabi SAW akhiri sabdanya, Nabi ingatkan kepada kita, bihasbi mri'in minasyarr. Cukuplah seseorang itu, dia buat satu perkara yang kita anggap sebagai satu benda yang jahat, apabila dia merendahkan, dia menghina saudara sesama muslimnya. Yang mana bila kita kata orang itu dia merendahkan, boleh jadi dia adalah orang yang dengki. Boleh jadi dia orang yang saling membenci. Boleh jadi dia adalah orang yang saling berkhianat, saling membelakangi, membohongi, menzalimi. Semua perkara-perkara yang Nabi sebutkan di awal hadis ini, ia adalah satu sikap, satu sifat yang bila kita lakukan, kita merendahkan orang lain. Kita tak fikir tentang harga diri dia. Kita tak fikir tentang maruah diri dia. Sebab itu dalam hadis ini sekali lagi juga Nabi kata apa? Kullul muslimi alal muslimi. Kita sesama saudara kita yang muslim ini ada perkara-perkara yang Nabi haramkan. Apa yang diharamkan? Darah itu haram untuk kita tumpahkan. Kita tak boleh membunuh orang lain. Kita tak boleh membunuh sesama Muslim jika sesama Muslim tidak boleh apatah lagi kalau bukan Muslim. Kena ingat itu ya Muslimah. Sebab bila orang dia dengki, dia benci, dia menzalimi, boleh jadi dia akan menumpahkan darah orang lain. Maksudnya dia akan bunuh orang lain. Kerana ia berlaku di atas dasar kebencian dia dalam hati dia. Khianat, dengki dalam hati dia. Dia nak puaskan hati dia sehingga dia sanggup membunuh. Wa maluhu haramun wa maluhu. Haramun maluh. Nabi kata haram hartanya. Kita tak boleh rampas harta orang lain. Tak boleh curi harta orang lain. Tak boleh buat harta orang lain macam harta kita Muslimah. Tak boleh begitu. Ya, ini yang Nabi pesan. Sebab orang kalau dah khianat, orang kalau dengki, benci, menzalimi, kan, mudah-mudah untuk membohongi orang lain, boleh jadi dia akan ambil harta orang lain tanpa dia fikirkan, ada aku kisah. Dia kata, ada aku kisah. Harta engkau ke bukan harta engkau? Yang penting aku tak suka dengan engkau. Yang penting aku dengki dengan engkau. Yang penting aku tak nak tengok engkau bahagia. Jadi aku ambil harta engkau. Ada orang begitu. Dan terakhir di sini Nabi kata apa? Wa irduhu. Haram kehormatannya untuk kita ganggu, untuk kita usik, untuk kita rendahkan, untuk kita jatuhkan, untuk kita aibkan kehormatan orang lain. Jadi sebab itu manusia, kita ni Muslimah, kalau kita bersifat dengan semua perkara yang dah kita bincangkan di awal perbincangan kita untuk hadis yang ke-35, kita akan buat perkara-perkara yang begini. Kita boleh membunuh, kita boleh mengambil harta orang lain, merampas harta orang lain. Kita akan mencemarkan kehormatan orang lain.
Sebab itu Nabi ingatkan di penghujung sabdanya ini, haram. Tak boleh. Dosa besar bila kita buat perkara-perkara yang menumpahkan darah orang lain, yang mengambil dan merampas harta orang lain dan juga menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu semua adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Orang yang bertakwa, dia akan tinggalkan semua perkara-perkara itu. Ya, dia akan tinggalkan semua perkara-perkara tersebut yang mana Nabi SAW sudah sebutkan ya di hadis yang di awal hadis kita. Jadi, kita lihat begini. Yang penting kita nak kata, kalau cuba rujuk ya muslimah pada saya nak ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir. Di halaman kita yang ke-332. Ya. Halaman 332 ada pendapat daripada Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata. Dinukilkan pendapat daripada Ar-Razi, Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Yang mana disebutkan, hendaklah bahagian seorang mukmin dari dirimu adalah 3 perkara. Maknanya kita sebagai seorang mukmin, kalau kita lah wanita mukminah, kita kata orang yang beriman kepada Allah, pastikan kita ada 3 perkara ini dalam diri kita. Apa kata dia? Dia kata begini. Ya. Dia kata begini. Pertama, jika engkau tidak boleh mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka jangan menyimpakan mudarat kepadanya. Kita ni muslimah, kalau kita tak boleh nak berikan manfaat kepada orang lain, jangan kita berikan mudarat kepada dia. Kan? Okey? Kalau kita tak mampu, mungkin kita ni tidak ada kelebihan daripada sudut keuangan ataupun tenaga, kan? Untuk kita berikan kepada teman kita, kepada saudara kita. Tidak ada kemampuan daripada sudut itu untuk berikan manfaat. Jangan pula kita berikan mudarat kepada dia. Kita sibuk, suruh orang tinggalkan dia, suruh orang batu api kan, jadi wanita batu api, jadi wanita yang mengadu domba kan. Kau jangan dekat dengan dia tau, dah lah miskin, lepas tu sibuk je nak minta-minta duit kat orang. Kita cakap macam-macam kan, kita mengutuk dan sebagainya. Ini bukan perkara yang baik. Okey, ini bukan perkara yang baik. Tinggalkan. Sebab apa? Kita dah memang tak boleh dah nak beri manfaat kepada dia. Jangan berikan mudarat kepada dia. Sebab bila kita berikan mudarat kepada dia, kita menutup peluang untuk orang lain berikan manfaat kepada dia. Ya. Kemudian yang kedua, apa kata Yahya di sini? Dia nasihatkan kepada kita. Tidak boleh, kalau kita ini, ya muslimah, jika engkau tidak boleh membuatnya senang, maka jangan membuatnya berduka. Atau dengan kata lain, kalau kita tak boleh nak beri kebahagiaan kepada orang lain, jangan pula kita berikan derita kepada dia. Ini dah macam lagu pula aku rasa. Okay. Kalau tak boleh beri bahagia, jangan beri derita. Kan? Kalau kita ni tak boleh nak berikan kebahagiaan kepada orang lain, dah sudah. Kita jangan nak pula berikan penderitaan kepada dia. Dia sebenarnya samalah ya dengan yang pertama tadi. Cuma ayatnya sahaja berbeza. Kita tak boleh nak senangkan hati dia. Okay, mungkin ada teman kita yang kita suka, betul lah, ada teman kita yang ataupun kita tak suka, biasalah. Manusia ni ada suka tak suka kan, dia ada perasaan-perasaan dia. Tapi jangan sebab kerana kita ni tak boleh nak berikan kebahagiaannya tu, kita buat benda-benda yang buat dia jadi derita, buat dia jadi susah, buat dia rasa macam hidup dia ni susah sangat sebab apa? Kerana perbuatan kita. Okay, jangan jadi seorang muslimah yang sedemikian. Sebab itu, terakhir sekali dia kata begini kepada kita, kan? Jika kita tak boleh nak puji dia, jangan pula kita cela dia. Simple hidup ni. Simple je. Kalau tak boleh puji, sudah. Jangan cela. Kan? Kalau rasa menyampah sangat, ya Allah menyampahnya aku kat dia, aku tak suka betul. Okey, sudah. Zip mulut kita ni. Ya? Tak payah cakap apa-apa. Diam sahaja, jangan kita cela. Okay, Ustazah kita ni macam hipokrit je Ustazah, dah tak suka tapi diam aja.
Kita ni ada je muslimah ya. Kita ajar gini, korang nak buat yang ini. Ini susah juga ni cakap ni kan. Saya ajar yang ini, nak yang ini juga. Dah kita ni saya kata, itu bukan hipokrit namanya. Itu namanya kita menjaga lisan kita. Ya, kita jaga lisan kita. Sebab kita nak jadi muslimah yang baik dan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa muslimah. Ketika ada seseorang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim mana yang paling afdal, muslim mana yang paling utama, muslim mana yang paling baik? Apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia adalah muslim yang paling utama, muslim yang paling baik apabila dia menjadi seorang muslim yang mana muslim lain, muslim di sekitarnya selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Okey? Kita nak jadi muslim yang mana muslim lain di sekitar kita ataupun non-muslim lah yang ada di sekitar kita, mereka selamat daripada kejahatan kita. Itu namanya muslimah yang baik. Ia bukan sebab kita ni hipokrit ya muslimah, bukan. Jangan pula sebab kita, aku ni tak hipokrit. Kalau aku tak suka, aku cakap je aku tak suka. Kalau aku benci, aku cakap je aku benci. Kau ni jangan jadi hipokrit. Cakap je. Kan macam gitu. Bukan gitu kita ni muslimah. Bukan begitu. Kita kena jaga lisan kita. Kalau lidah kita jahat, tadi kan, jaga lidah kita ni baik-baik. Sebab apa kita nak didik diri kita jadi muslimah yang baik. Kita nak didik diri kita jadi muslimah yang utama. Yang mana dapat merealisasikan ketakwaan kita dalam hati ini. Sebab sekali lagi ingin saya tekankan, muslimah yang bertakwa, dia akan tinggalkan semua perkara yang menyakitkan orang lain. Dia akan tinggalkan perkara-perkara yang Nabi larang. Banyak perkara yang Nabi larang dalam hadis ini. Jadi bila kita berusaha nak meletakkan ketakwaan yang dah kita install dari dalam hati kan, kita nak dia beroperasi dengan baik, berfungsi dengan baik, usaha muslimah. Ya, usaha jaga lidah kita, jaga semuanya lah. Akhlak kita, budi bicara kita, kan budi pekerti kita dengan orang lain di sekitar kita. Walaupun saya tahu kadang-kadang rasa macam geramnya aku, macam nak ciri-ciri juga tu. Tapi sabarlah kita ni, tenang. Ya, tenang. Kerana apa? Nabi SAW mengajarkan kita dengan ketenangan, kelemah lembutan, ya, supaya hidup kita bersama dengan masyarakat untuk yang kita nak realisasikan adab-adab sosial itu tadi, ia menjadi satu perkara yang menguntungkan kehidupan kita dalam keadaan kita hidup bermasyarakat. Yang mana sebagai seorang muslimah, kita menjadi seorang muslimah yang mencerminkan bahawa agama kita adalah agama penuh dengan keharmonian dan keamanan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah, selesai kita bincangkan hadis kita yang ke-35 setelah berminggu-minggu. Saya ingatkan tak habis-habis kita sampai ke akhir tahun ya. Alhamdulillah habislah juga perbincangannya. Okey, mungkin ada dua soalan boleh saya ambil untuk pagi ini jika ada. Mungkin Ustaz Muslim kita yang berada di belakang tabir boleh lihat jika ada soalan di kalangan muslimah kita. Marah betul Kak Ruslina tu. Bila kita jaga lisan kita, ada level kita hipokrit. Cakap salah, tak cakap pun salah. Okay. Cakap salah, tak cakap pun salah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian ilmu Ustazah. Jazakallah. Wa iyak. Ya, jazakillahu khairah Ustazah wa iyak. Ya, jazakillahu khairah Ustazah. Amin. Terima kasih Kak Ram atas doanya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Bunga mawar. Ada soalan katanya. Ya, Kak Aisyah juga Alhamdulillah, jazakillah khair. Ya, sama-sama. Wa iyak. Saya rasa tak ada apa-apa. Ya, Azfa juga di sini.
Saya nak masak lah. Saya nak masak. Saya nak masak lah ya. Kalau tak ada apa-apa, boleh. Saya nak ke dapur untuk masak tengah hari. Baik, terima kasih kepada muslimah semuanya untuk penyertaannya pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan bagi membincangkan hadis yang lain. Kita ada hadis yang ke-36. Saya harap sempat habis sebelum saya bercuti rehat dengan begitu lama. Okey, mudah-mudahanlah ya. Sebab kita akan cuti rehat lama juga. Saya lah yang cuti rehat, saya tak tahu kuliah bagaimana. Nanti saya akan bincang dengan pihak masjid lah. Ya, okey, mudah-mudahan sempat lah ya untuk kita selesaikan. Ustazah nak masak kuih kungfu ke? Takkanlah Kak Aisyah tengah-tengah hari nak makan kuih kungfu. Kita nak makan nasi sayang. Okey, baik, dengan itu saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.